أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Suratul Fatihah yang pertama yang kita baca sama-sama ini adalah merupakan bacaan surah Al-Fatihah yang paling terbaik. Diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kita berhenti tiap-tiap kali habis satu ayat ke satu ayat sehingga sempurnanya 7 ayat. Dengan 7 kali kita mengambil nafas. Jadi tadi kita baca bersama dengan taranum, maqamat. Naghamat nama dia taranum ras, rasinta. Yang kedua kita baca pula suratul Fatihah, kita bersama dengan taranum nahawan dan kita berhenti pada alaihim yang pertama. Kalau kita tengok ayat yang terakhir suratul Fatihah, kalau nafas kita sempurna, nafas panjang, elok apa semua tanpa ada sebarang gangguan, artinya lebih elok kita langsung ayat yang terakhir tanpa kita berhenti. Tapi disebabkan kita, mungkin sebahagian kita faktor nafas, nafas tidak mencukupi untuk menyempurnakan ayat terakhir. Bila nafas tak sampai, dia akan tergendala lah. Di antaranya makhraj pun tak sempurna. Kalau ada hukum mat pun, mat tak apa nak cukup elok. Kalau kita tengok pada ayat terakhir, yang paling nak jaga pada kalimah waladhdallin tu kan, situ mat lazim kalimi musaqqal. Yang ni kena bercukup 6 harakat. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kena bagi cukup 6 harakat. Sebab apa? Sebab di atas hukum mat lazim ini, sama ada kalimi, sama ada harfi, semua a'immatul qurra. A'immatul qurra ni imam-imam qurra yang 7 tu, semua baca dari segi harakat mat lazim ini tetap disempurna dengan 6 harakat. Jadi atas sifat itulah kalau nafas kita tak sampai, selalunya kita ada peringkat beromok ni 50 ke atas ni nafas kita sempur dah. Jadi kita nak menyempurnakan ayat terakhir supaya tidak berlaku sebaran kesalahan, makanya kita berhenti pada alaihim yang pertama. Ramai baca berhenti pada alaihim yang kedua. Ramai kita dengar Tapi sebenarnya yang paling cantik kita berhenti pada alaihim yang pertama. Kalau kita tengok di segi kedudukan waqaf yang ada dalam surah Al-Fatihah, alaihim yang pertama, di situ ada waqaf jaiz, waqaf yang harus kita berhenti. Lain pada alaihim yang pertama, ayat yang terakhir, semua tak boleh berhenti dengan sengaja. Kalau kita berhenti dengan sengaja tanpa sebarang sebab, berlakulah satu kesalahan dari segi waqaf tempat berhenti. Jadi waqaf dia nama waqaf qabih ataupun waqaf aqbah. Qabih ni waqaf yang huduh, yang keji, artinya tergantung maksud ayat. Kalau kita tengok pula dalam surah Al-Fatihah, 13 kalimah 13 kalimah yang ada dalam surah Al-Fatihah tidak boleh dengan sengaja kita waqaf. Tidak boleh dengan sengaja kita berhenti kecuali berlaku sebarang sebab.
Sebab-sebab wakaf ada 4 pula. Wakaf ittirari, wakaf intizari, wakaf ikhtiyari, wakaf ikhtibari. Ini sebab-sebab kita wakaf. Selalunya berlaku kepada kita ni wakaf ittirari. Wakaf ittirari, wakaf kecemasan. Terpaksa berhenti. Walaupun kita berhenti tadi, kita tengok balik maksud ayat tergantung, tetapi oleh kerana disebabkan faktor-faktor tertentu, maka kita terpaksa kena berhenti. Contohnya tengah-tengah baca Quran, berosing. Kan? Kita berosing. Makanya kita tak boleh nak langsung bacaan dah. Mesti kena berhenti. Walaupun terpaksa berhenti, kedudukan ayat tergantung pun tak apa. Sebab kita ada sebab dia. Atau kita batuk dan sebagainya, kita menjawab salam dan sebagainya, boleh kita berhenti. Yang maknanya wakaf yang banyak berlaku bila kita baca Al-Quran, nama dia wakaf ittirari, terpaksa kita wakaf dengan sebab kecemasan. Jadi maknanya pada ayat yang terakhir surah Al-Fatihah, kita berhenti pada alaihim yang pertama. Baik, yang keduanya ada sebahagian pendapat ulama-ulama adat, al-ulama'ul adadu. Ulama-ulama adat ni ulama bilang. Dibahaskan di sana dalam satu ilmu, nama dia ilmul fawasil. Ilmu fawasil ni satu ilmu berlaku perbahasan di kalangan ulama-ulama bilang. Al-ulama'ul adadu ni ulama bilang. Siapa dia? Al-Kufi, Al-Makki, Al-Syami, Al-Basri, Al-Madani awal, Al-Madani sani. Ini semua ulama-ulama bilang. Bilang apa ni? Ulama-ulama ni dia duk bilang, saya nak menentukan kedudukan bilangan ayat tiap-tiap surah yang ada di dalam Al-Quran, bermula daripada surah Al-Fatihah sehinggalah surah An-Nas. Jadi maknanya bila mai pada perbahasan di atas surah Al-Fatihah, maka ulama-ulama adat yang saya sebut tadi, semua mereka ni sepakat, ittifaq qaulan wahidan, dari segi bilangan ayat surah Al-Fatihah, semua mereka sepakat mengatakan tujuh ayat. Cuma yang berbeza pendapat, sebahagian ulama adat tadi, Bismillahirrahmanirrahim, mereka tak kira ayat Al-Fatihah. Dan sebahagian lagi, mereka kira Bismillahirrahmanirrahim ni termasuk ayat surah Al-Fatihah. Jadi bagi ulama-ulama adat yang tak kira Bismillah ini termasuk sebagian ayat Al-Fatihah, mereka ganti tang mana? Mereka ganti siratal ladzina an'amta alaihim. Di sisi mereka ayat yang ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat yang ke-7. Dia potong ayat tu jadikan 2 ayat. Jadi maknanya di sisi mereka pun 7 ayat juga. Cuma mereka tak kira Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk sebahagian ayat surah Al-Fatihah. Jadi yang kira Al-Kufi, Makki termasuk kita Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim merupakan sebahagian ayat surah Al-Fatihah dan merupakan ayat yang pertama. Jadi kita berhenti pada alaihim tu 2 situasi lah. Satunya sebab wakaf jaiz. Yang keduanya kita meraihkan pendapat ulama-ulama adat yang lain. Di sisi mereka alaihim pertama termasuk ayat menggantikan Bismillahirrahmanirrahim. Itu cerita dia. Baik, yang ketiga, kita baca pula surah Al-Fatihah, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sambung ayat ke ayat. Kita duk sambung macam-macam. Orang kita baca surah Fatihah ni sambung ni macam-macam. Kita tengok masa musim tarawih dah. Musim tarawih ni tu imam ni dia campur macam-macam. Dia adunkan ayat surah Al-Fatihah, dia campur semua. Ada setengah menggunakan satu nafas. 7 ayat tu dia bubuh satu nafas. Boleh tak? Boleh. Tak salah pun. Kalau kita tajwid itu betul tak apa. Cuma ulama kata kita tidak bersopan dengan Al-Quran, tidak beradab dengan Al-Quran. Jadi maknanya nak sambung boleh tak boleh? Boleh sambung. Kalau orang tanya nak sambung macam mana? Okey, dalam surah Fatihah dari segi kedudukan wakaf. Wakaf umpamanya wakaf tam. Wakaf tam ni wakaf yang sempurna. Ada 4 tempat. Jadi bila kita tengok dalam Quran tu ada di situ simbol wakaf tam, maka jangan kita langsungkan ayat yang sebelum dengan ayat yang selepas. Maknanya kita kena meraihkan wakaf tam tu di antara wakaf yang dituntut kita berhenti bacaan tanpa kita menyambung. Begitu juga wakaf Jibril, begitu juga wakaf lazim. Ini di antara kedudukan wakaf-wakaf yang ada yang sepatutnya kita
memberi perhatian supaya kita jangan menyambung ayat yang selepasnya. Jadi dalam surah Fatihah ada 4 tempat wakaf tam, ada 3 cerita. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. 3 ayat ni, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, nama ayat dia ayat tahmid. Taha mim ya dal. Tahmid. Apa makna tahmid? Yang ni ayat kita memuji kebesaran Allah Ta'ala. Jadi maknanya kita cantumkan 3 ayat ni, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, wakaf tam, maka sempurna dah jalan cerita dah. 3 ayat ni semua kita memuji tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita kena berhenti. Sebab itu wakaf tam yang pertama. Kemudian wakaf tam yang kedua, cantumkan 3 ayat. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu wakaf tam yang kedua. Kemudian wakaf tam yang ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kena wakaf itu. Situ nama dia ayat iqrar. Alif qaf ra alif ra. Baca dia iqrar. Ayat iqrar. Apa makna iqrar? Pengakuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepada engkau aku sembah dan kepada engkau aku minta pertolongan. Itu wakaf tam yang ketiga. Kemudian wakaf tam yang keempat, kita satukan nafas. Ayat yang keenam, ayat yang ketujuh, kita wasal kedua-duanya sekali menggunakan satu nafas. Waladhdallin, cukup kita wakaf itu, sempurnalah 4 tempat wakaf tam yang ada dalam surah Al-Fatihah. Ayat yang keenam, yang ketujuh, kita gabungkan 2 ayat ni. Yang ni nama ayat dia ad-doa. Ayat doa. Kepada engkau aku minta pertolongan, tunjukkanlah kepada kami Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang tidak membawa kepada kesesatan. Artinya 2 ayat terakhir ni adalah ayat ad-doa. Okey, insyaAllah kita baca surah Fatihah yang kedua, kita berhenti pada Al-Him yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah kedua ni kita bersama dengan taranum Nahawand. Nun ha alif waw nun dal, baca dia taranum Nahawand. Baik, yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, yang ketiga itu nama taranumnya, naghamat dia sika, sin ya kaf alif, baca dia sika. InsyaAllah kita sambung talaqi muka surat 7 pagi ni. Juzuk yang pertama suratul Baqarah muka surat 7. InsyaAllah bermula ayat 38 sehingga 48. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا Bagi kita wakaf di situ ada simbol wakaf, ada tanda wakaf, tempat berhenti, wakaf kafi, wakaf yang memadai, kaf alif fa ya, baca dia kafi, simbol huruf kaf. Kalau siapa nak tanda dalam Quran tu tulis itu atas kalimah jami'an tu tulis huruf kaf. Situ wakaf kafi. Baik, kalimah qulna bitu minha jami'a, qulna bitu, huruf lam yang ada pada fi'il, qaf lam nun alif, huruf lam yang ada pada fi'il amar di sini. Dari segi hukum bacaannya hendaklah dibaca secara izhar mutlak. Izhar mutlak baca macam mana? Qulna bitu minha jami'a. Baik, kadang-kadang ada orang baca qulna bitu minha jami'a, kita dengar sedap tapi ada kesalahan. Qulna bitu, salah baca macam tu. Ada juga terputus, qulna bitu minha jami'a, qulna bitu minha jami'a, yang tu terputus pula. Seolah-olah jadi kesamaran macam mana bacaan saktah. Saktah ni berhenti seketika tanpa mengambil nafas. Kalau kita tengok hukum saktah yang ada dalam Quran kita ni mengikut oleh Imam Hafsun an Asim, Tariq Asy-Syatibiyah, 4 tempat saja yang ada hukum saktah wajib. Saktah ni apa maksud saktah? Berhenti seketika tanpa mengambil nafas. Qat'us saut bi ghairi tanaffusin dalam bahasa Arab. Berhenti seketika tanpa mengambil nafas. Jadi ini termasuk satu bentuk bacaan saktah ini dikategorikan bacaan qarib, bacaan khusus, bacaan ganjil yang ada pada Imam Hafsun an Asim mengikut Tariq Asy-Syatibiyah. Jadi kalau kita baca qul nahbitu minha jami'a, kita sendiri yang cipta saktah. Kita sendiri yang cipta saktah. Tak betul, salah. Qul nahbitu itu bacaan saktah, itu kena jaga. Baik, kemudian kita berhenti jami'an. Jami'an kita wakaf dengan jami'ah sebab hukum dia mad aiwad. Mad aiwad ni kena baca 2 harakat, jangan tuan-tuan lebih. Ada yang baca qul nahbitu minha jami'a, itu sudah melebihi dari hukum sebenarnya. Jadi maknanya kita wakaf dengan qadar bi harakatain, 2 harakat. Baik, sambung balik. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim Baik, ada juga orang wakaf atas kalimah faman tabi'a hudaya tu. Baik, situ ada orang wakaf faman tabi'a huda. Kalau kita wakafnya tak betul.
Sebab kita tengok kalimah tu ha, dal, alif, ya. Kalau kita nak wakaf itu, kalimah hudai itu kena baca dengan hukum ma'arid lisukun. Sama ada 2 harakat, sama ada 4 harakat, sama ada 6 harakat. Baik, kalau kita nak wakaf, contoh bacaan dia, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai, 2 harakat. Faman tabi'a hudai, 4 harakat. Faman tabi'a hudai, 6 harakat. Nah, jangan wakaf faman tabi'a huda. Itu salah. Tapi kalau yang sebelum tu okeylah. Fa imma ya'tinakum minni huda. Tapi hak yang ha, dal, alif, ya kena wakaf dengan ma'arid disukun. Baik, 2 huruf istimewa, tuan-tuan tengok, huruf nun bertasydid, mim bertasydid. Pertamanya fa imma, mim bersabdu di akhir kalimah. Hukum dia wajib al-ghunnah ataupun harfu ghunnah musyaddadah, kena dengung 2 harakat. Jumpa pula ya'tiyannakum, nun bersabdu, kedudukannya di tengah kalimah, sama dengan hukum dia wajib al-ghunnah. Kemudian kum minni, iaitu mim dengan mim idgham mutamassilain ma'al ghunnah. Kemudian minni, jumpa pula hukum wajib al-ghunnah. Jadi maknanya semua hukum yang dikehendaki kita dengung hendaklah diseragam dengan qadar 2 harakat. Kena bagi serata, jangan ada yang lebih ada kurang, tak boleh. Ini kaedah. Baik, kita sambung balik. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Simbol wakaf, wakaf tam, ta alif mim, artinya wakaf yang sempurna. Simbol huruf ta. Siapa nak tulis itu, tulis huruf ta. Nah, singkatan daripada kalimah tamun, simbol huruf ta. Walahum yahzanun, yang ni hukum dia ma'arid lisukun. Nah, ma'arid lisukun nak kena macam mana, tuan-tuan? Okey, yang pertamanya ma'arid lisukun berlakunya hukum ma'arid apabila kita waqaf, kita berhenti di atas mana-mana kalimah. Dengan syarat kalimah yang kita waqaf tadi ada di atas kalimah tersebut huruf waw mati, alif mati, ya mati, sebelumnya didahului oleh huruf yang berbaris dhammah ataupun kasrah. Nah, ini kita nak kena ma'arid lisukun. Berapa harakat ma'arid? Ma'arid baca 2 pun boleh bil qasri, 4 pun boleh bil tawassut, 6 pun boleh bil isbah ataupun bil tul. Nah, baik. Kemudian ma'arid lisukun ni pula, tuan-tuan, ada kalanya huruf terakhir bagi fathah. Sini walahum yahzanun, huruf nun terakhir itu fathah. Nah, ada juga huruf terakhirnya bagi kasrah ataupun kasratain, dhammah, dhammatain. Baik, di sini lagi ada perbahasan lagi dari sudut bacaan. Kalau huruf terakhir di atas hukum ma'arid lisukun ini barisnya fathah macam walahum yahzanun, nah, hanya boleh kita amalkan bacaannya 3 sahaja. 2 harakat, akhir sekali kita sukunkan huruf yang terakhir. 4 harakat kita matikan baris huruf yang terakhir. 6 harakat kita matikan bacaan baris huruf yang terakhir. Yang ni nama istilah bacaannya sukunul mahdhi. Pernah dengar tak, tuan? Sukunul mahdhi, pernah dengar? Ma'arid disukun. Saya ambil contoh, saya tulis ayat Quran. Kita ambil dalam surah Fatihah lah, senang, surah Fatihah. Yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahimi. Ar-Rahmanir Rahimi.
Yang ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Okey, 3 ayat ni, nah, 3 ayat surah Al-Fatihah ni, 3 hukum ma'arif li sukun. Al-alamina, ar-rahimi, nasta'inu. Semua hukum ketiga-tiga kalimah ni nama dia ma'arif li sukun. Baik, ma'arif li sukun dari segi harakat mat yang ma'ruf, yang masyhur, boleh kita amalkan 2 harakat pun boleh, 4 harakat pun boleh, 6 harakat pun boleh. Saya nak baca ketiga-tiga kalimah dengan harakat masing-masing. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 2 harakat, matikan baris nun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 4 harakat, sukunkan nun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 6 harakat, sukunkan huruf yang terakhir. Samalah Ar-Rahimi, nasta'inu. Yang ni nama bacaan ni istilahnya sukunul mahdhi. Nah, sukunul mahdhi sama ada dia baris fathah, baris kasrah, kasratain, dhammah, dhammatain. Yang ma'ruf masyhurnya kita amalkan bacaan, nama bacaannya sukunul mahdhi. Sukunul mahdhi, sukun semata-mata. Sukunul mahdhi, sukun semata-mata. Nah, yang ni bacaan yang masyhur, semua kebanyakan orang ramai kita baca macam ni lah. Nah, ma'rif ni 2 harakat, 4 harakat, matikan huruf yang terakhir. Baik, kemudian ma'rif di sukun ni ada ketikanya huruf terakhir itu baris kasrah pun ada, kasratain pun ada, dhammah pun ada, dhammatain pun ada. Okey, yang pertama ni fathah. Sekarang kita nak tengok yang kedua. Nah, tak kiralah contoh ma'rif yang mana pun, yang pentingnya huruf terakhir baris kasrah, kasratain. Di sini kita ambil contoh Ar-Rahmanir Rahim. Okey lah. Jadi bila huruf terakhirnya kasrah ataupun kasratain, tambah satu lagi bacaan yang harus kita amalkan. Yang asalnya sukunul mahdhi macam ayat tadi, biasa tu. Boleh tambah lagi, tapi jarang-jarang diamalkan bacaannya kecuali orang yang mahir. Artinya di sini boleh baca 2 harakat saja, 4 tidak ada, 6 tidak ada. Boleh cukup 2 harakat, baris kasrah ataupun kasratain yang ada pada huruf terakhir tadi dilafazkan kembali sekadar bunyi 1/3 dengan suara yang sangat perlahan. Yang ini nama bacanya raum ma'al qasri. Dalam bahasa Arabnya raum ma'al qasri, artinya bacaan raum melafazkan kembali baris kasrah ataupun kasratain yang ada pada huruf terakhir tadi sekadar bunyi 1/3 daripada baris asalnya dengan suara yang sangat perlahan. Nah, jadi maknanya 4 tak boleh, 6 tak boleh macam sukun tak boleh. Dia hanya raum ni dengan 2 harakat saja. Ar-Rahmanir Rahim, sikit ya. Ar-Rahmanir Rahim, sikit ya. Sebab tu dia kata dengan suara yang sangat perlahan, jadi orang yang ada di sebelah kiri kanan kita saja yang dapat mengesan. Kita baca dengan satu istilah bacaannya, nama raum ma'al qasri. Raum ma'al qasri. Okey, yang ni semua harus ni, bukan mesti harus. Cuma kalau kita tengok dalam surah Hud kan, qalu ya abana, qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Kan ayat sana kan? Surah Yusuf. Nah, yang situ ya qalu ya abana ma laka la ta'manna tu, yang tu kena baca yajibul ismam awiram. Nah, ayat tu kalimah la ta'manna tu pada surah Yusuf itu sama ada tuan-tuan bila sampai ayat tersebut mesti kena tunai bacaan dia, nama satu istilah bacaan ismam, ataupun kalau tak baca ismam kena tunaikan bacaan raum. Yang tu tetap. Tapi di sini raum al-qasri, di sini bacaan yang harus. Okey. Boleh faham tuan-tuan?
Baik, yang ketiga, ada kalanya ma'rid disukun, huruf terakhirnya dhammah, dhammatain. Dhammah ataupun azabun syadidun dan sebagainya lah. Dhammah ataupun dhammatain. Ayat ni boleh baca banyak wajah. Kalau yang kasrah 4, kalau yang fathah 3, mai hak dhammah boleh kita amalkan sampai 7 wajah bacaan. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang pertama sukun al-mahdhi, yang ini masyhur. Begitu juga kalau huruf terakhir ni dhammah dhammatain, raum pun boleh baca juga. Boleh baca dengan raum juga. Jadi maknanya raum itu sekadar dua rakaat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nasta'inu sikit ya, nasta'inu 4 dah. Kemudian tambah 3 lagi, 2 harakat, matikan huruf terakhir. Kemudian bila sempurna dah kita sukunkan bacaannya, barulah kita muncung 2 bibir mulut ke hadapan. Ini bacaan ismam nama dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, muncung bibir mulut. 2 harakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, muncung. 6 harakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, muncung. Yang ni nama dia ismam. Ismam ni bukan keluar suara, dia isyarat. Kita muncung 2 bibir mulut ke hadapan. Artinya ma'rid is-sukun, huruf yang terakhirnya dhammah dhammatain, boleh kita amalkan bacaannya 7 cara. Baik, 3 cara pertama, alhamdulillah alamin, yang terbaik alhamdulillahi rabbil alamin, yang ini yang terbaik. 6 harakat, matikan huruf terakhir. Kalaupun kasrah, yang terbaik ya ar-rahmanir rahim, yang terbaik. Nasta'inu, yang terbaik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ni semua. Yang terbaiknya ketiga-tiga kedudukan baris sama ada fathah, kasrah, kasratain, dhammah, dhammatain. Yang terbaiknya ma'rid disukun, 6 harakat, matikan bacaan baris huruf yang terakhir. Baik, sambung balik. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَى. Situ jaga harakat mak jaiz munfasil 4 ataupun 5 harakat. Jumpa pula ulaika mak wajib muttasil 4 dan 5. Kalau tuan-tuan baca walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina 4 harakat, maka diikuti ulaika pun kena 4 harakat. Wa kazzabu bi ayatina baca 5, ulaika pun kena 5 harakat. Yang ni penyeragaman harakat mat tu kita kena jaga. Kemudian kita bunti ashabun nar. Huruf nun tu kita gunah dulu sebab dia wajib gunah. Panjang tu terpulanglah kita wakaf nak baca 2 pun tak apa, 4 tak apa, 6 pun tak apa sebab ma'rid lisukun. Kemudian ra terakhir itu pula kasrah. Dan hukum ra pun kena terbaik. Jangan tuan-tuan baca ulaika ashabun nar. Tak betul. Sebab hukum ra di sini wajib dibaca dengan tebal, ra tafkhim. Kemudian akhir sekali ra itu sifat yang ada pada ra satu-satunya huruf yang bersifat takrir. Ta, kaf, ra, ya, ra, takrir. Apa takrir? Bergetar di hujung lidah. Ini sifat huruf ra. Jadi bila kita baca, hujung lidah kita mestilah bergetar. Sebab kita nak menyempurnakan sifat ra. Kerana sifat takrir dan hukum ra itu tebal. Dan ra itu kasrah, boleh kita berhenti di atas hukum ma'rid kalimah an-nar ini dengan 4 wajah. 3 sukunul mahdhi, 1 raum ma'al
ma'al qasri macam ar-rahimi tadi. Okey. Sama ada kita nak terus hum fiha khalidun ataupun patah balik ulaika. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Simbol wakaf, tanda wakaf, wakaf tam. Baik, kalimah khaliduna, kita pelihara betul-betul sifat isti'la yang ada pada huruf kha. Kalau kita tengok isti'la di antara sifat-sifat huruf yang ada pasangan, yang ada kawan. Isti'la pasangan dia istifal. Baik, apa makna isti'la? Isti'la ni makna asalnya meninggi. Artinya bila kita lafaz huruf isti'la yang 7 ini, kedudukan lidah kita mestilah melonjak ke atas. Hussa dautin qif. 7 huruf hijaiyah ni yang bersifat isti'la. Huruf kha, huruf sad, huruf dha, huruf ghain, huruf ta, huruf khaf dan huruf dha. Hussa dautin qif. Dicantumkan 7 huruf ni, jadikan rangkai kata, baca dia hussa dautin qif. Baik, sifat isti'la. Isti'la lawan dia istifal. Artinya istifal ni huruf yang nipis. Artinya bila kita sebut huruf istifal ni pula, kedudukan lidah kita terkebawah tanpa kita lencong naik ke atas. Artinya huruf isti'la ni huruf yang kena baca dengan tebal. Istifal ini huruf yang kena baca dengan nipis. Artinya tebal lawan dia nipis. Kemudian isti'la ni pula dia ada martabat dia. Maratibul isti'la sampai 5 kategori, sampai 5 martabat. Ketika mana kita nak paling tebal, nak menyempurnakan sifat ketebalan yang ada pada huruf isti'la tadi, dia kata yang pertama, duduk martabat yang paling tinggi, maratibil a'la. Martabat yang paling tinggi ketebalan apabila huruf-huruf isti'la ini bersambung selepasnya dengan huruf alif. Al-zalimun, khashi'un, ghafilun, ta'i'un, semua kena bagi cukup tebal. Sebab apa? Sebab dia duduk martabat yang pertama, martabil a'la, bersambung dengan alif huruf mad. Mesti kena baca bagi cukup tebal. Jangan tuan-tuan baca ni qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Kalau baca macam tu artinya tak sampailah maqam isti'la tadi. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Jangan khashi'un. Kalau macam tu artinya tak sempurnalah martabat isti'la yang ada pada kha. Baik, sambung. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Baik, kalimah ya bani ma jaiz munfasil, Israil ma wajib muttasil. Israil lazkuru, kalimah uzkuru tu huruf zai, baris dia sakin asli. Bagaimana kita nak lafaz, nak tatbiq amali supaya tidak lantun balik? Ramai yang baca ya bani Israil lazkuru ni'mati allati, dia lantun balik. Kecuali tuan-tuan huruf yang bersifat qalqalah saja. Khususnya qalqalah surah yang baris dia sakin asli di tengah kalimah, barulah kita lantun. Tapi lain pada huruf yang 5, qaf, ta, ba, jim, dal ni, jangan kita hidupkan kembali barisnya apabila huruf ini barisnya sakin. Tapi ramai yang baca ya bani ya bani Israil ini semua tak betul. Kita hidupkan balik baris. Jadi yang keduanya terputus.
Ya Bani Israel اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Yang tu terputus pula. Nah, yang saya sebut tadi jadi macam saktah tadi. Baik, ulang sekali lagi. Ya Bani Israel اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Sila. Baik, kita qitaah di situ. Tidak ada simulakah, tapi kita buat potongan ayat. Kemudian bila kita wakaf itu, boleh kita nak ibtida wa aufu bi ahdi. Kita nak ambil dalam tu pun tak apa, boleh. Ataupun kita nak patah balik ke belakang, kena ambil uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Uzkuru. Kalau kita nak patah balik ambil tang tu. Baik, di situ uzkuru situ tuan-tuan. Di awal kalimah uzkuru hamzah wasal. Hamzah ada dua. Satu hamzah qata', satu hamzah wasal. Hamzah qata' ni ada upah hamzah. Upah huruf hamzah. Kedudukannya sama ada di awal kalimah. Iza jaa inna anzalna. Itu semua hamzah qata' duduk di awal kalimah. Dan hamzah qata' ni tetap berbaris. Di tengah kalimah pun berlaku. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin. Hamzah qata' itu duduk di tengah kalimah. Dan hamzah qata' duduk di akhir kalimah. Idza jaa. Itu hamzah qata' duduk di akhir kalimah. Artinya kedudukan hamzah qata' ini berlaku di awal kalimah pun ada, di tengah kalimah pun ada, di akhir kalimah pun ada, dan tetap berbaris. Kalau sukun, sukunlah. Baik, bila mai hamzah wasal. Hamzah wasal ni hanya berlaku, hamzah wasal ini kedudukannya hanya berlaku di awal kalimah saja. Sama ada di awal kalimah isim, sama ada di awal kalimah fi'il. Dan hamzah wasal ni pula bukan ada barih, tak ada barih. Yang ada simbol dia. Istilah dhabtul Quran, ulama Abul Aswad Ad-Du'ali. Kepala huruf sad, dia ambil huruf sad, dia buang ekor kepala sad, tak atas alif. Kalau tuan-tuan tengok alif seriknya tu lurus, atas alif tu ada kepala huruf sad. Yang tu simbol hamzah wasal. Jadi hamzah wasal apa peranan dia? Hamzah wasal peranan dia, kalau kita nak sambung tak boleh dihidupkan barisnya pada bacaan. Sebab tu ramai lagi tak kenal mana satu hamzah qata', mana satu hamzah wasal, dan bagaimana peranan dia. Ramai lagi dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'ah. Ramai lagi dia baca macam tu. Sedangkan itu satu bentuk bacaan yang salah. Pasal hamzah wasal tidak boleh dihidupkan barisnya ketika kita menyambung bacaan yang kalimah setelahnya, tak boleh. Baik, di sini kalimah uzkuru dan hamzah wasal ini tidak ada baris, bukan ada baris pun. Cuma yang menjadi keraguan kat kita, yang jadi masalahnya, kita nak ibtida atau kita nak baca baris apa. Contohnya di sini hamzah wasal ini ada pada awal kalimah fi'il. Hamzah wasal dia ada pada awal kalimah fi'il, dia ada pada awal kalimah isim. Baik. Kalau kita nak ibtida di sini, kita kena baca uzkuru. Baca azkuru, baca izkuru salah. Baik, kita nak baca, nak ibtida dengan baris dhammah, nak ambil kaedah mana? Tuan-tuan tengok hamzah wasal sekiranya berada pada awal kalimah fi'il. Huruf yang ketiga, tengok huruf yang ketiga. Di sini uzkuru, alif zal kaf tu. Huruf yang ketiga kaf tu barisnya dhammah. Maka kita kena ibtida, kita memulakan bacaan hamzah wasal pada kalimah uzkuru itu dengan bacaan baris dhammah. Uzkuru ni'mati allati. Baca macam tu. Okey, kita ambil nombor.
اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Sampai tak nafas tuan-tuan? Sampai? Kalau tak sampai, kita buat kita. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Situ pun boleh kita wakaf. Sila. Baik, kita nak langsung wa iyaya farhabun, menulis sebab tu wa ataf, ataupun patah balik wa aufu bi ahdi. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Tanda wakaf, wakaf kafi, huruf kaf. Farhabuni itu boleh baca 4 wajah, 3 sukunul mahdi, 1 raung ma'al qasri. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Simbol wakaf, wakaf jaiz, wakaf yang harus, huruf jim, simbol dia. Wala takunu awwala kafirin bih. Wakaf hasan, huruf ha kecil. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقف حسن وإياي فاتقون. وقف كافي, fattakuni boleh baca 4 wajah, 3 sukunul mahdi, 1 raung ma'al qasri. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Waqaf tam, huruf ta. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Waqaf jaiz. Waqaf jaiz ni waqaf yang harus, tetapi kalau nafas kita sempurna, wasal itu adalah lebih aula. Nah, sambung adalah lebih aula. واركعوا مع الراكعين. وقف تام. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. Bagi sempurna sifat qalqalah kubra tu.
وأنتم تسلون الكتاب وقف حسن أفلا تعقلون وقف تام واستعينوا بالصبر والصلاة وقف حسن وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين Ayat 45 boleh kalau kita nak wasal terus, sebab dia berhubung ke rapat di sisi lafaz dan makna di antara dua ayat ni. Nak berhenti pun tak apa sebab kita meraihkan ayat. Kalau nafas sempurna nak sambung pun boleh, tak salah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Waqaf tam. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم kita itu, kita bontis tu, kemudian terus kita sambung terus pun tak apa. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Waqaf hasan. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة Okey, kita di situ cuma sempurna sifat qalqalah surah tu. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Kalimah nafsun an nafsin. An nafsin, nun dengan huruf nun. Nun yang pertama duduk di akhir kalimah, barisnya sukun asli. Nun yang kedua duduk di awal kalimah selepas itu, barisnya bersabdu. Baik di sini hukum tajwid, nama hukum dia idgham mutamasilain. Nun dengan huruf nun. Nun pertama dan nun yang kedua. An, kemudian nafsin. Manakah di sini hukum idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain ma'al ghunnah. Baik, apa makna idgham? Idgham idkhalu syai' fi syai', memasukkan sesuatu bacaan kepada sesuatu bacaan. Artinya huruf nun yang ada pada kalimah an itu bila kita baca, kita tatbiq amali, terus dia masuk kepada, dia pergi bacaannya kepada nun yang kedua. Kemasukan idgham tadi secara kamil. An nafsin. Jadi maknanya idgham mutamasilain ini, mutamasilain artinya dua huruf nun dengan nun ni sama tempat keluar, sama sifat dia. Kalau kita tengok huruf nun, di mana tempat keluar huruf nun? Makhrajnya di mana? Huruf yang keluar di kawasan lidah. Nah, huruf di antara huruf yang keluar di kawasan lidah. Nun dengan nun. Baik, apa sifat yang ada pada nun? Sifat huruf. Di antaranya nun ni huruf yang bersifat jahar. Artinya huruf yang bila kita baca, jangan bagi terlepas angin keluar. Itu makna jahar. Yang keduanya nun ini sifat istifal. Istifal artinya huruf yang
dilafaz dengan istifal. Mana sifat? Dilafaz dengan nipis. Jadi maknanya nun dengan nun ini dua huruf yang sama makhraj dan sifat. Tempat keluar pun sama, sifat yang ada pun sama. Sebab tu nama dia mutamathilain, dua benda yang serupa. Jadi di segi tatbiq amali, dia kata oleh kerana nun itu bertasydid, bersabdu, maka yang pertama kena ada dengung. Tuan-tuan tengok kalau nun dan mim bertasydid, duduk pada mana-mana kalimah mesti hukum dia kena ada dengung, wajib al-ghunnah. Jadi di sini berlaku pertemuan dua huruf nun dengan nun, huruf yang sama makhraj dan sifat, dan nun yang kedua itu bertasydid, sifat dia kena dengung dengan qadar dua harakat. La tajzi nafsun an nafsin. Kita ghunnah dua harakat dan kita idghamkan nun pertama kepada nun yang kedua. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam Quran tuan-tuan, khususnya pada hukum idgham, sama ada mutamathilain, sama ada mutajanisain, sama ada mutaqaribain, semua huruf yang kedua barisnya bersabdu. Yang ni tuan-tuan tengoklah, kalau kita dua huruf yang bersabdu ni, kalau mutajanisain berlaku pertemuan dua huruf yang tempat keluar sama tetapi sifatnya berbeza. Contoh, waqala ta'ifatun. Waqala ta'ifatun asqala da'wa Allah. Asqala da'wa Allah. Ta dengan dal, ta dengan ta, ni semua hukum dia idgham mutajanisain. Ta dengan ta. Ta dengan ta ni huruf ta dengan huruf ta. Yang pertama ta tu huruf istifal. Yang keduanya ta tu huruf isti'alah, sifat isti'alah. Tadi contoh an-nafsi. An-nafsin syai'an. Pada hukum idgham tadi, sama ada mutajanisain, mutamathilain, mutaqaribain, semua huruf ni hak asalnya semua sukun. Asal sukun. Tapi bila mai pada Quran Rasam Osmani yang kita guna sekarang ni, di atas hukum idgham, semua huruf yang pertama dia tak buh baris apa pun. Kemudian baris huruf yang kedua ni dia letakkan tasydid. Yang ni hukum ni mutamathilain, idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain ni mudahnya, dua huruf yang sama tempat keluar dan sifat dia. Yang tu nama dia idgham mutamathilain. Contoh lain, idrib bi asaka al-hajara. Idrib bi asaka. Idrib bi asaka. Yang ni pun samalah engkau ni. Cuma yang ni ba dengan ba ni dia tak dengung, cuma dia idgham sahaja. Idrib bi asaka al-hajara. Ba dengan ba, huruf yang keluar mai di kawasan kebibiran, sifat yang sama, qalqalah dan sebagainya. Bila mai hak mutajanisain ni pula, dua huruf yang tempat keluar dia sama tetapi sifat dia tak sama. Contoh kita ambil waqala ta'ifatun. Waqala ta'ifatun. Yang ni ta dengan ta. Waqalat, ta duduk di akhir kalimah. Ta'ifatun, ta duduk di awal kalimah sepasnya. Jadi di sini berlaku pertemuan huruf ta dengan huruf ta dengan ta. Yang ni ta dengan ta. Ta dengan ta, kedua-dua huruf keluar mai di kawasan lidah, al-lisan. Ta, ta. Tetapi berbeza pada sifat dia. Apa sifat yang ada pada huruf ta? Istifal, sifat hamas. Tapi bila mai pada ta, di antara huruf yang bersifat itbaq, huruf yang tebal, huruf isti'la. Isti'la tebal. Yang ni maknanya hak ni hak yang mai mutajanisain, tuan-tuan kena ingat silah dia punya huruf-huruf dia. Tapi kalau mutamathilain senangnya
dua huruf yang sama makhraj dan sifat, ba dengan ba, dal dengan dal, jim dengan jim. Tapi bila mai hak yang mutajannisah, dia ada huruf-huruf tertentu saja, bukan semua huruf. Di antaranya ta dengan ta. Jadi cara kita baca tatbiq amali, huruf ta ni diidgham sepenuhnya. Bila kita baca, huruf ta ni hilang pada bacaan. Tulisan tetap ada, tetapi baca tak ada. Baca macam mana? Wa qalat ta'ifatun, diidghamkan ta ini sepenuhnya kepada huruf ta. Artinya idghamnya secara kamilan, secara sempurna. Jadi jangan baca wa qalat ta'ifatun, baca itu tak betul lah. Wa qalat ta'ifatun, ini hukum idgham mutajannisain dan mutamatsilain. Kita akan sampai dan dalam tajuk kita ada tajuk khususnya dalam bab al-idgham. Okey, habis ya kita? Tak habis kan? Okey, kita sempurnakan ayat yang sikit, baki sikit lagi. Allah syaitanir rajim. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وقف كافي. Sadaqallahul azim. Kita berhenti ayat 48. Baik tuan-tuan, tutup Quran Syah, kita sambung sikit tajwid. Sekarang kita sambung balik bacaan tuan-tuan. Baik, hari ni insyaAllah tajwid kita habiskan tajuk nun sakinah dan tanwin. Bulan sudah kita sama-sama bincang ayat 43 surah ayat selepas ayat 43. Okey, atak murun tu. Oh ya. Oh, yang ni ya. Yang ni dia sebenarnya dia istilah Dhabtul Quran yang ada pada resam Osmani. Jadi maknanya kalau situ dia buat bunga tu, dia kata awal makra, awal ain. Dalam Quran kita dulu kita ada mengaji di kampung, satu ain, dua ain, tiga ain, empat ain, lima ain. Dalam resam Osmani dia panggil makra, satu makra. Maknanya satu juzuk dia ada 8 makra. Artinya tiap-tiap awal makra dia buat simbol bunga tu. Itu bukan dia itu simbol khususnya, bukan ada apa tu. Itu dalam Quran resam Osmani. Quran lama tak ada. Quran yang kita pakai Quran Majid dulu tak ada simbol macam ni. Yang ni hanya ada pada Quran resam Osmani. Jadi maknanya okey, contohnya wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Habis dia punya tu ayat tu makra yang kedua. Atamrun makra yang ketiga. Itu semua tu awal makra dipanggil. Yang ada bunga tu. Awal makra. Samalah tentang. Cuba tengok tu maknanya yang sebelah sana pula muka surat 5 tu. Innallaha la yastahi. Ada bunga dia tu.
Muka surat sebelah sebelum tu. Muka surat 5 tu, innallaha la yastahi, ada bunga juga. Nampak tak? Perasan tak? Itu dia istilah Dhabtul Quran dalam Quran Nusam Osmani. Maknanya kalau awal Maqra, awal Ain, dia buat simbol bunga macam tu. Nanti saya cerita lain dia punya istilah-istilah yang ada dalam Quran Nusam Osmani. Dia segi tanda-tanda tumpak bulat dan sebagainya tu semua ada istilah masing-masing. Kalau mai tang bacaan tashil, imalah dan sebagainya, bawah ra tu dia buat tanda bulat macam bintang tu, hitam tumpat. Itu semua istilah Dhabtul Quran yang ada dalam Quran Nusam Osmani. Okey. Baik, insyaAllah hari ini kita habis pembahagian yang kelima di atas tajuk Nun Sakinah dan Tanwin, hukum ikhfa. Hukum ikhfa ini yang kelima. Baik tuan-tuan, kita dah baca Quran ni lama sangat dah kita khatam berkali-kali, tapi yang malangnya baca tak betul hukum-hukum lima ni ramai lagi baca tak betul, sedangkan ini merupakan hukum asas. Hukum-hukum lima ni hukum yang paling banyak berlaku dalam pembacaan Quran, paling banyak selain pada hukum mat. Jadi hukum lima yang kita duk baca hari-hari pun masih lagi tak betul. Baik, malam ni hak petang ni kita tengok, kita habiskan Nun Sakinah dan Tanwin. Tajuk yang terakhir, hukum ikhfa. Hukum ikhfa. Okey, kita baca dalam buku tu, muka surat 12. Apakah arti ikhfa pada segi lughah dan istilah? Ikhfa pada segi lughah ni pada segi bahasa lah, maknanya menyembunyi dan melindungkan. Pada istilah ialah bertutur dengan huruf mati dengan keadaan di antara izhar dan idgham, tiada bersabdu seraya mengekalkan dengunya nun mati atau tanwin itu. Berapakah huruf-huruf ikhfa? 15 huruf, iaitu huruf ta, huruf tha, huruf jim, huruf dal, huruf zal, huruf zai, huruf sin, huruf shin, huruf sad, huruf dad, huruf ta, huruf za, huruf qaf, huruf fa dan huruf kaf. 15 huruf ikhfa. Okey. Saat ni kita kena ikhfa, lepas tu kita sama-sama tatbik amali. Macam mana kita nak baca, nak tatbik amali di atas hukum ikhfa hakiki. Okey, yang pertamanya ikhfa ni senanglah kita ambil mafhum cara mudah. Hukum yang dikehendaki kita baca dengan dengung. Dalam hukum nun mati dan tanwin, yang kena dengungnya yang pertama idgham ma'al ghunnah. Kemudian berikutnya iqla kena dengung. Dan yang ketiganya hukum ikhfa hakiki kena dengung. Semua ghunnah ataupun dengung yang kita lafaz, kita tatbik amali, semua keluarnya di kawasan khayshum, rongga batang hidung. Semua ghunnah. Tak kiralah ghunnah apa pun, ikhfa'nya, iqla'nya, idgham al-ghunnahnya, ikhfa' syafawinya, semua ghunnah ini bila kita tatbik amali, keluarnya di kawasan khayshum, rongga batang hidung. Baik, kemudian ghunnah yang kita nak sempurna berapa harkat? Semua a'immatul qura', ulama-ulama qura' di atas hukum dengung ni disempurna dengan qadar dua harkat. Lebih tak betul, kurang pun tak betul. Kadang-kadang kita baca lebih. Qul a'udzu birabbin nas, itu sudah melebihi. Min dunillah min salsalin, itu harakat ghunnah tadi sudah pun melebihi daripada hak sebenarnya, artinya bi harakatain. Jadi semua ghunnah yang ada dalam pembacaan Al-Quran hendaklah disempurna dengan qadar 2 harakat. Jadi hukum ikhfa pun kena dengung. Baik, kalau kita tengok huruf ikhfa daripada 28 huruful hijaiyah, 15 daripadanya duduk pada hukum ikhfa. Di antara 15 huruf hijaiyah yang duduk pada ikhfa tadi, ada di antaranya huruf yang bersifat istifal dan ada huruf yang bersifat isti'la. Artinya ada huruf nipih, ada huruf tebal. Baik, contoh kalau huruf tebal kita tengok di sini yang pertamanya huruf sad.
Nah, huruf ikhfa yang tebal. Kemudian huruf dad, huruf ta, huruf za dan huruf qaf. 5 daripada huruf ikhfa yang 15 ini, 5 daripadanya adalah bersifat isti'lah. Yang lain tu semua istifal nipih. Sebab itu bila kita gunnah, khususnya pada hukum ikhfa, kalau nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang 5 tadi hak tebal, gunnahnya kena gunnah yang kemas. Nah, dengung yang kemas. Kalau pada huruf istifal, dengung yang ringan. Nah, yang bunyi dia bunyi ringan. Kalau hak yang huruf isti'lah keluarnya bunyi tebal. Contoh, kita tengok contoh sini. Contoh nun mati bertemu dengan huruf sin. Nah, sin ni istifal ke isti'lah? Istifal. Contohnya, an salamun alaikum, an salamun alaikum, ataupun pada tanwin layalin sawiyah, an salamun alaikum. An salamun alaikum. Layalin sawiyah, tanwin pula. Baik, kalau nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang bersifat istifal, artinya bila kita tatbik amali, gunnahnya hanya gunnah keluar tu bunyi gunnah yang nipis. Assalamun alaikum layalin sawiyah min dunillah, min dunillah. Okey, itu huruf yang nipis. Baik, kalau huruf yang tebal, nah, huruf yang tebal, contohnya min qablikum, nun mati bertemu dengan huruf qaf. Qaf ini di antara sifatnya isti'lah. Kulli syai'in qadir. Nah, min qablikum, min salsalin, min qablikum. Nun dengan qaf, nun dengan qaf. Qaf sifat dia isti'lah. Sebab tu bila kita baca min qablikum, jangan tuan-tuan baca min qablikum, min qablikum, artinya tak sempurna. Tidak sempurna gunnahnya. Pasal apa? Sebab qaf ini huruf yang bersifat isti'lah. Sebab tu bila kita baca nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang bersifat isti'lah, maka gunnahnya gunnah yang kemah, yang tebal. Min qablikum min salsalin. Nah, min qablikum, jangan baca min qablikum, min salsalin. Min salsalin tak betul. Min salsalin, min qablikum, intaliqu. Ini cara kita nak tatbik perbezaan di antara hukum ikhfa tadi pada huruf yang bersifat nipis dan bersifat isti'lah. Baik, sekarang ni kita baca contoh. Nah, tuan-tuan ikut saya nak. Contoh hukum ikhfa. Saya ambil dalam buku lain. Tuan-tuan ikut saya nak. Yang pertama, nun dengan sin. Wa tansawna assalamun alaikum layalin sawiyah. Baik, dengan huruf nipis lagi. Muntahun wa min tahtihim jannatin tajri. Okey, nun dengan huruf jim pula. Fa anjaynakum in ja'akum. Tanwin dengan huruf lam pula, dengan huruf jim. Sabran jamila. Baik, nun mati dengan huruf zal pula. Wa anzala lakum fa in zalaltum
Baik, tanwin pula yauma idzin zurqa. Baik, nun dengan huruf sad pula, huruf isti'la. Mansura wala man sabar. Tanwin pula rihan sarsara. Itu nun mati tanwin dengan huruf sad, huruf yang bersifat isti'la. Baik, kita tengok pula huruf nun dengan dal, tanwin dengan huruf dal. Al-dada min dabbah qinwanu daniyah. Yang tu nun dan tanwin dengan huruf ikhfa yang bersifat istifal. Baik, satu lagi kita ambil contoh huruf yang bersifat isti'la. Huruf nun dengan qaf. Wala tanqudu min qablikum kulli syai'in qadir. Nah, itu cara kita nak tatbiq amali di atas hukum ikhfa nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang bersifat istifal dan huruf ikhfa yang bersifat isti'la. Artinya kalau yang istifal dengun yang nipis yang ringan, kalau huruf isti'la dengun yang tebal dan kemas. Nah, okey, boleh faham tak ikhfa? Tuan-tuan? Azizun zuntiqam. Wallahu azizun zuntiqam. Wallahu azizun zuntiqam. Allahu aziz zuntiqam. Allahu azizun intiqam. Azizun intiqam. Okey. Wallahu azizun intiqam. Nah, maksudnya soalan tentang ikhfa dia. Ada, saya tak ingat surah. Yang dua huruf zai, satu zai besar, satu zai kecil. Wallahu azizun zuntiqam. Dua huruf zai, satu zai besar, satu zai kecil. Nah, wallahu azizun zuntiqam ni. Ha ni. Macam ni. Nah. Al-Imran ayat 4. Nah. Wallahu azizun zuntiqam, macam tu tulis. Nah. Wallahu azizun zuntiqam. Azizun huruf terakhir zai tu zai besar. Lepas tu berjumpa pula zai kecil. Nah. Zai besar dia zai alif ya, zai. Zai kecil zal alif lam. Tapi kedua-dua huruf ni keluar di kawasan bibir mulut, kawasan lidah. Okey, sekarang ni nak dengung. Yang ni kena dengung dua ni. Wallahu azizun wallahu azizun intiqam. Nah, hadis zai besar. Zai besar, nah. Satu zai kecil. Baik, kalau kita tengok zai besar ni, apa sifat yang ada pada zai besar? Di antaranya huruf yang bersifat safir. Nah, safir bunyi siolan, berlebihan angin. Nah, zal kecil dia tidak masuk safir, dia hanya huruf fahassahu syakhsun sakata. Huruf zal pun huruf yang bersifat jahar. Nah, fahassahu syakhsun sakata, tidak ada sifat hamas pada zal. Nah,
Cuma yang ni kalau kita hija dia zal besar ni, nah, zal besar ni dia zal alif ya, zai. Nah, kalau zal kecil ni zal alif lam, zal zai. Nah, wallahu azizun, sifat sofir dia. Wallahu azizun dzuntiqam. Dua huruf zai, satu zai besar, satu zai kecil. Jangan kita sebut wallahu azizun dzun, itu tak sempurna. Wallahu azizun dzuntiqam, artinya huruf zai yang pertama tak sempurna sifat sofir dia. Sofirnya artinya berlebihan angin. Dinisbahkan kepada suara yang sofir, nah, bunyi siulan. Wallahu azizun dzuntiqam. Yang salahnya wallahu azizun dzuntiqam, itu salah. Pasal tidak ada beza di antara zal kecil dan zal besar. Tapi kedua-dua huruf ni keluarnya di kawasan lidah, kerana dia lisan lidah. Okey, boleh ya? Ada soalan lain? Ya. Raum ma'al qasri. Tak apa dengar? Kau sikit. Ada mic lah, bagi guna mic sikit. Tadi surah Al-Fatihah yang raum ma'al qasri yang dari satu titik daripada huruf ke akhir tu. Nanti nak macam Ustaz. Macam mana nak lafaz? Okey. Baik, yang dikatakan raum tadi ni, raum ni dalam bahasa Arab dia kata apa? Al-ityanu bi ba'dil harakah. Al-ityanu bi ba'dil harakah. Kita melafazkan kembali 1/3 harakat baris. Baik, 1/3 harakat baris macam mana? Dia kata yang kita nak lafaz balik ni ketika waqaf, huruf yang barisnya kasrah ataupun kasratain, huruf yang baris dhammah ataupun dhammatain. Ini kedudukan dia. Nah, huruf yang terakhir berbaris kasrah, kasratain, dhammah ataupun dhammatain. Maknanya kedudukan baris seumpama macam ni, boleh kita waqaf dengan satu istilah bacaannya namanya raum. Nah, raum. Baik, kita tengok tadi, saya cerita tadi Ar-Rahmanir Rahim. Baik, ma'rif disukun. Nah, ma'rif sukun ni. Huruf terakhirnya ada kalanya fathah, nah. Ada kalanya kasrah ataupun kasratain. Ada ketikanya dhammah, dhammatain. Kalau fathah, nah, tidak boleh baca dengan raum, tidak boleh amalkan dengan ismal. Semata-mata boleh kita amalkan dengan sukunul mahdi. Apa makna sukunul mahdi? Sukun semata-mata baris huruf yang terakhir, itu namanya sukunul mahdi. Jadi dengan syarat huruf terakhir baris fathah. Bila mai hukum ma'rif disukun khususnya, huruf terakhirnya baris kasrah ataupun kasratain. Nah, dia boleh tambah lagi satu bacaan yang harus, nama dia raum ma'al qasri. Artinya raum ma'al qasri melafazkan kembali baris kasrah, kasratain, dhammah ataupun dhammatain, nah, 1/3 ya. Kalau kita sebut Ar-Rahmanir Rahim, itu jelas penuh. Tapi maknanya mi tadi ataupun min tadi, mu tadi ataupun mun tadi, sekadar bunyi 1/3. Nah, lafaz kembali baris kasrah, kasratain, dhammah, dhammatain sekadar 1/3, artinya dengan suara yang sangat perlahan, sangat pelannya, pelan sungguh-sungguh. Sebab dia kata orang yang duduk jauh sana dia tak akan boleh kesan. Kata si fulan yang baca tadi, baca dengan bacaan satu istilah namanya raum. Kecuali orang yang duduk berhampiran ataupun orang jauh di sana, orang yang betul-betul dia mahir dengan Quran. Sebab dia kata pasal bunyi balik, lafaz balik tu bunyi pelan sangat. Nah, Ar-Rahmanir Rahim. Sikit ya. Ar-Rahmanir Rahim. Sikit ya. Macam kita sebut tu macam mau tak mau.
tak bersungguh. Itu makna raung. Jadi artinya kalau baris kasrah, bunyi kasrah lah, tapi bunyi yang perlahan. Kalau kasratain, bunyi kasratain, tapi suara yang perlahan. Kalau dhammah, bunyi dhammah. Kalau dhammatain, bunyi dhammatain dengan suara yang sangat perlahan. Kita lafaz kembali. Tapi huruf yang akhir tu jangan matikan baris. Pasal kita nak lafaz kembali, jangan mati. Kalau mati dia tak jadilah raung. Pasal raung tu dilafazkan kembali baris huruf yang terakhir tadi. Boleh faham kan? Jadi raung ni dalam bahasa Arab dia kata al-ityanu bi ba'dil harakah. Kita melafazkan kembali, mendatangkan kembali 1/3 harakat baris kasrah, kasratain, dhammah, dhammatain di akhir kalimah. Tapi dia tak boleh baca dengan 4 dan 6 harakat. Dia hanya sekadar baca raung tadi 2 harakat yang panjang dah. Boleh faham kan? Boleh. Ada lagi? Okey, ya. Nipis kan? Baik. Kalau kita tengok baris yang ada dalam Quran, yang pertamanya baris fathah. Itu di antara baris ada. Baris kasrah, baris dhammah, baris sukun, baris tasydid. Yang ni saja baris yang ada dalam Quran. Baik, baris fathah. Apa makna fathah? Fathah ni terbuka. Sebab tu bila kita sebut huruf yang berbaris fathah, maknanya kedudukan mulut kita terbuka. Ba, ta, sa, ja. Itu cara kita nak lafaz baris fathah. Kembali bila fathah itu terbuka, fathah terbuka. Baik, bila mai baris dhammah pula, dhammah ni muncul ke hadapan. Sebab tu bila kita sebut huruf yang berdhammah, biar pergi ke depan. U, bu, tu, su, ju, hu. Ini cara kita nak lafaz huruf yang berbaris dhammah. Baik, bila nak sebut huruf kasrah pula, kita kembali pada kasrah inkasara. Inkasara, pecah 2 bibir mulut ke bawah. Contoh kita baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairi ra tiba-tiba. Bila huruf kasrah artinya inkasar, pecah 2 bibir ke bawah, artinya bibir tepi ke bawah. Ghai kalau silah kita ni tapi kasar sikit, khanyih. Ghairi baik khanyih. Ghairil maghdubi alaihim, ataupun wa fil akhirah. Tapi ramai lagi kita nak baca wa fil akhirah, wa bil akhirah, wa bil akhirah. Artinya bila sebut wa bil akhirah tak fasih lah, tak tepat dia melafaz baris kasrah. Contohnya ada orang baca bismillahirrahmanirrahim. Ada tak orang jangan apa? Tak tahu lah tuan-tuan pernah dengar. Saya pernah dengar orang baca bismillahirrahmanirrahim. Artinya tak betul lah tu. Baris kasrah tak menepati. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya bibir ke bawah, artinya kita khanyih. Baru betul. Itu cara kita nak lafaz huruf kasrah. Jadi kasrah ni orang Melayu kita ni jadi masalah sikit. Dia tak nak betul. Wa ulaika humul muflihun. Ada orang macam tu. Wa ulaika humul muflihun. Ada? Ada. Artinya tak fasih. Wa ulaika humul muflihun. Baru dia betul inkasara. Baris kasrah. Kemudian tu baris dhammah dan baris sukun. Saya dah sebut tadi. Baris sukun ni kadang-kadang suka nak hidup balik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tak betul. Sedangkan sin tu sukun. Sukun ni artinya huruf yang mati sengak. Bismillahirrahmanirrahim. Samalah juga dok baca hukum alif lam qamariyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sepatutnya alhamdu. Ada lagi orang baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ada tak ada? Masih ada lagi. Artinya huruf sukun tu dia hidupkan balik baris tak betul. Sakin huruf yang baris mati dah. Kemudian huruf tasydid.
Huruf yang bersabdu. Huruf yang bersabdu ni asalnya dua huruf yang berganda. Bila kita baca, kita kena pelihara harakat tasydid. Artinya nak ada sedikit penekanan suara pada huruf yang bersabdu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka wa iyyaka. Kalau kita baca ringan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya tidak terpelihara harakat tasydid. Harakat tasydid tak pelihara, tak sempurna. Ataupun kadang-kadang huruf nun bertasydid di akhir kalimah kita waqaf. Ramai baca contoh. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ramai macam tu. Ghunnah tu kirah, tapi harakat tasydid itu tidak terpelihara ketika waqaf. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Itu betul. Pasal apa? Pasal nun itu bertasydid. Harakat tasydid asalnya dua huruf yang berganda. Boleh nampak tak? Itu cara kita nak tatbik amali baris yang ada. Fathahnya, kasrahnya, dhammah, sukun dan tasydid. Boleh Okey, ada soalan ni? Kalau ada, simpan banyak, simpan bulan depan. Okey, tak ada. Orang ni pun tak ada baca juga, no? Tak apa guna. Tadi tuan-tuan baca dengan saya lah. Cuma balik baca rumah, hak yang kita telaki tadi, balik riyadhah di rumah. Tuan-tuan, Quran ni gitu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak baca sebulan sekali, tak ada. Bulan depan pula lah kita baca depan Pak Syarul Selain. Balik rumah, Quran tak sudah mari, handuk tani sana. Bulan depan aku ambil hang bawa mai pula. Kalau yang tu tak akan boleh lah. Ada maknanya Quran ni dia kena sentiasa mulazamah, kena istimrar. Sekurang-kurangnya tuan-tuan bacalah sehari semuka aja. Sehari semuka bukan banyak mana pun, bukan makan masa. Kalau tuan-tuan lancar dah semuka tu 10 minit tak sampai. Kan? Masa 24 jam takkan tak boleh nak bagi kot setengah jam untuk Quran, untuk baca di rumah. Zayyinu buyutakum bi aswatil Quran. Perhiasilah rumah-rumah kamu dengan suara-suara Al-Quran. Rumah yang Quran duk dengar hari ni tuan, rumah tu sentiasa nampak ceria. Pasal apa? Pasal malaikat singgah. Rumah yang sentiasa didengari suara Al-Quran, rumah tu sentiasa akan disinggah oleh para malaikat. Sentiasa bercahaya. Tuan-tuan, bacalah satu hari. Tuan-tuan amallah, maknanya istimrar. Paling tidak pun cuba kok mana pun aku hari ni sampai bila-bila, sehari semuka mesti aku baca. InsyaAllah tuan-tuan boleh amalkan hari-hari, dengan sendirinya akan fasih, dengan sendirinya hukum-hukum mak akan sempurna. Sebab apa? Sebab kita sentiasa riyadhah lisan. Sebab formula Quran ni duduk di lidah lah. Kalau lidah tak asuh, tak ada asah tu memang dia tak akan jadilah. Pokok pangkalnya dia kena riyadhah al-lisan. Ini termasuk sebahagian arkanut tajwid, di antaranya riyadhah al-lisan. Itu penting, sangat-sangat penting. Baik, insyaAllah tuan-tuan, kita tangguh. Kita jumpa pula bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.